Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi kita kesempatan, masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk bernapas di atas muka bumi ini dengan tujuan supaya hamba Allah itu, yakni kita semua, dapat menambahkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekalan kita besok di akhirat kelak. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sesungguhnya berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, kata Allah dalam Al-Quran. Takwa ini arti kata ulama, ya, maknanya adalah kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah yang berbentuk hukumnya wajib, maka kita tunaikan. Dan kita tinggalkan segala larangan Allah yang hukumnya haram, maka kita tinggalkan sungguh-sungguh. Perintah-perintah yang wajib kita kerjakan sungguh-sungguh. Larangan-larangan yang haram kita tinggalkan sungguh-sungguh. Kemudian amalan-amalan sunat, ya, kita kerjakan sungguh-sungguh setakat yang kita termampu. Dan juga amalan-amalan yang makruh, perbuatan-perbuatan yang makruh, ya, kita tinggalkan setakat mana yang kita termampu oleh kita. Jadi bersambung balik, iaitu siri yang keenam, iaitu tentang padang mahsyar. Kita sambung balik, iaitu minggu lepas dalam siri tazkirah yang lalu kita telah menceritakan tentang pembahagian manusia di padang mahsyar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan manusia itu kepada 4 golongan ataupun 4 kategori. Yang pertama dipanggil yang pertama bighairil hisab. Bighairil hisab, iaitu orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Maknanya tuan-tuan, tanpa hisab ni, tanpa diperiksa amalnya, tanpa ditimbang amalnya di mizan, ya, tanpa diperiksa, tanpa ditimbang amalnya di mizan, amalnya di dunia dahulu, terus sahaja mereka masuk syurga. Ya, ini orang-orang yang hebat, ya. Kerana apa mereka dapat masuk ke syurga? Bukan kerana apa? Kerana amalan mereka, kerana ketakwaan mereka, kerana kehebatan mereka. Seperti mana tazkirah yang lepas kita ceritakan, orang yang masuk syurga ini adalah orang masuk syurga tanpa hisab ni, tanpa hisab amalannya adalah seperti para rasul dan nabi. Para rasul dan nabi, mereka ini amalan mereka tidaklah dihisab, cuma mereka dipanggil di padang mahsyar seperti Nabi Nuh AS. Allah panggil, Allah tanya sahaja, apakah telah para nabi ini telah mengerjakan apa yang Allah perintahkan? Itu sahaja, bukanlah ditimbang amal mereka, ya, kerana nabi-nabi ini adalah golongan muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabi-nabi ini maksum tuan-tuan. Para nabi ini maksum, yakni tidak berdosa. Para nabi ini daripada Nabi Adam AS sampai nabi yang terakhir, iaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW, adalah maksum, tidak berdosa. Sebab itu mereka tidak perlu dihisab. Cuma dalam satu riwayat yang lain, mereka dipanggil untuk membuktikan apakah mereka telah menyampaikan risalah, ya, risalah tauhid ataupun ajaran yang Allah telah perintahkan kepada nabi itu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu sahaja, ya. Itu golongan yang pertama, golongan istimewa, muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Orang mati syahid berjuang fi sabilillah, ya, berperang menegakkan agama Allah. Litakunu kalimatillah ya ulia, ya, menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Kemudian mereka mati syahid, maka mereka pun termasuk di kalangan orang yang bergairil hisab. Yang ketiga adalah para wali Allah, ya, wali Allah yang mana mereka ini terlalu menjaga, ya, segala perintah Allah mereka tidak tinggalkan. Yang perintah yang wajib mereka kerjakan sungguh-sungguh, yang sunat pun mereka kerjakan sungguh-sungguh, perintah yang haram mereka tinggalkan sungguh-sungguh, perintah yang makruh mereka pun tinggalkan sungguh-sungguh. Bahkan kalau mereka terbuat perbuatan yang makruh saja pun mereka menangis tidak berkesudahan. Subhanallah, ini para wali Allah, ya, para wali Allah. Setengah ulama mengatakan sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya kata ulama lebih kurang 100 ribu lebih itu, ya, untuk mengatakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para ulama mengatakan sahabat Nabi sahaja radhiyallahu anhum ajma'in itu lebih kurang 100 ribu lebih. Ada mengatakan 114 ribu banyaknya sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi ini adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mereka wafat, mereka meninggal dunia, ya. Maka itu pun dikatakan para wali Allah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ya, umatnya 70 ribu orang akan masuk syurga tanpa hisab. Subhanallah, 70 ribu orang, tuan-tuan. Artinya 70 ribu orang itu mestilah yang pertama dan utama para sahabat. Subhanallah. Adakah kita termasuk? Wallahu alam, ya. Wallahu alam. Tapi kalau dibandingkan amal kita dengan amal para sahabat, kalau dibandingkan amal kita dengan amalan para sahabat, ibarat bumi dengan langit, ibarat bumi dengan langit, tuan-tuan. Kenapa? Sembahyang kita sahaja pun, para sahabat semalas-malas sahabat beribadah sembahyang sehari semalam 300 rakaat. Sahabat-sahabat semalas-malas sahabat sembahyang mereka sehari semalam 300 rakaat. Kita, tuan-tuan, termasuk saya, ada kita sembahyang fardu sehari semalam 5 kali. Satu kali sembahyang fardu 5 minit. 5 minit kali 5 berapa? 5 kali 5 20, 5 10 15 20 25 minit saja, ya, 25 menit. Kemudian setiap sembahyang itu, contohlah Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, 8 rakaat, campur Maghrib 3 rakaat, 8, 11 rakaat, campur Isya 4 rakaat, berapa? 11 campur 4, 15 rakaat, ya, campur subuh 2 rakaat, 17 rakaat saja, tuan-tuan. Kalau kita sembahyang fardu 17 rakaat, taruhlah kita sembahyang sunat sikit-sikit lah, sembahyang tahajud, contohlah tahajud 2 rakaat, duha 2 rakaat, belum sampai pun 30 rakaat pun belum sampai. Subhanallah, itu semalas-malas sahabat. Kadang-kadang sahabat ni seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya, radhiyallahu an, mereka sembahyang 1000 rakaat sehari semalam. Nampak, tuan-tuan, beza sembahyang saja. Kalau zikir para sahabat, subhanallah, janganlah zikir para sahabat kita tak mampu ikut. Sayyidina Abu Hurairah sebelum tidur akan berzikir 30 ribu kali. Subhanallah, bertasbih 30 ribu kali. Subhanallah, Sayyidina Abu Hurairah. Jauh kita, tuan-tuan. Sebab itu mereka tu layak, ya, mereka tu layak masuk surga bighairi hisab. Pengorbanan mereka, perjuangan mereka hebat, ibadah puasa mereka hebat. Mereka berperang menentang kufar kafir Quraisy hingga sanggup mengorbankan nyawa mereka. Hebat. Sebab itu mereka layak masuk ke surga tanpa hisab, tanpa ditimbang amal, ya. Kemudian yang ketiga, ini kita huraikan. Inilah yang kita nak huraikan pada tazkirah kali ini, iaitu golongan ashabul yamin, ya, golongan ashabul yamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Kita ulang balik. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang mengalir terus-menerus dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang yang dapat suratan sebelah kanan. Jadi apakah yang dikatakan golongan ashabul yamin itu? Golongan ashabul yamin ini adalah orang yang besok di akhirat di padang mahsyar mendapat catatan buku amalannya ketika di dunia ini melalui tangan kanan, tuan-tuan. Melalui tangan kanan. Maka dikatakan berterbanganlah, ya. Berterbanganlah ketika itu buku-buku amalan, ya, menuju ke tempat tuannya masing-masing. Berterbangan, tuan-tuan, menuju ke tempat tuannya masing-masing, dan orang yang dapat menerima buku amalannya melalui tangan kanannya, maka beruntunglah itulah golongan ashabul yamin, ya. Golongan ashabul yamin, orang yang masuk surga. Dikatakan golongan ashabul yamin ini, kata ulama, adalah golongan kanan yang mana mereka ini tidak samalah pula dengan golongan beggar hisab. Golongan ashabul yamin ini amalan mereka akan ditimbang. Golongan ashabul yamin ini amalan mereka akan ditimbang, akan dihisab di mizan, ditimbang di mizan, dihisab di mizan amalan mereka, daripada yang sebesar-besar amalan hingga yang sekecil-kecil amalan. Tetapi alhamdulillah golongan ashabul yamin ini kebaikan mereka lebih tinggi daripada perbuatan kejahatan mereka. Ya, yakni perbuatan amal kebaikan mereka lebih tinggi daripada perbuatan amal kejahatan mereka. Inilah golongan ashabul yamin. Maka berat timbangan, ya, yang tentang amalan mereka lebih berat daripada kejahatan mereka. Untuk mudah faham, ibarat kalau markah 100%, maka amalan kebaikan mereka lebih 1, ya, 51 per 100. Maknanya 51 markah yang baik, 49 markah yang tidak baik. 51 perbuatan amal yang baik, 49 perbuatan amal yang jahat. Ini yang serendah-rendah ashabul yamin. Kebaikan mereka lebih tinggi daripada kejahatan mereka. Maka mereka termasuk golongan ashabul yamin. Orang yang menerima suratan besok di tangan kanan. Ya, maka mereka beruntung. Cuma mereka dihisab di mizan. Bahkan orang-orang yang masuk surga bergaris hisab ni telah masuk dahulu ke surga daripada golongan ashabul yamin ini, setelah dihisab, ditimbang amal mereka. Subhanallah, ya. Kerana golongan ashabul yamin ini akan meniti di titian siratul mustaqim. Akan meniti di titian siratul mustaqim. Ya, dan di titian siratul mustaqim itu ditanya lagi banyak lagi persoalan seperti mana kita kuliahkan sebelum ini, ya. Panjang ceritanya. Jadi ini adalah golongan yang apa tadi? Yang kedua. Pertama bergaris hisab, yang kedua ashabul yamin, yang ketiga. Yang ketiga, tuan-tuan, golongan ashabul shimal. Golongan ashabul shimal. Apakah golongan ashabul shimal itu? Tuan-tuan, ashabul shimal ini adalah golongan kiri, yang mana mereka ini menerima suratan amal mereka dari tangan kiri. Subhanallah, ya. Mereka menerima suratan amal mereka dari tangan kiri. Walaupun ketika buku amal mereka terbang, mereka nak capai dengan tangan kanan, tetapi tidak boleh melalui tangan kiri juga. Tangan kiri juga mereka dapat buku catatan amal itu melalui tangan kiri. Tak boleh tangan kanan, tangan kiri. Maka ini golongan yang binasa. Ya, subhanallah. Golongan yang celaka.
Ya, cuma ashabul shimal ini oleh kerana mereka ini orang Islam, ya, mereka ni orang Islam, golongan ashabul shimal ini mereka ni orang Islam yang beriman kepada Allah, tetapi kejahatan mereka lebih banyak daripada kebaikan mereka. Amalan kejahatan golongan ashabul shimal ini lebih tinggi, lebih banyak daripada amalan kebaikannya. Kalau dinisbahkan seperti markah 100% untuk mudah faham, maka amalan ashabul shimal ini, ya, amalan kejahatannya 51%, amalan kebaikannya 49%. Fil, kalau kita dalam istilah peperiksaan, ya, SPMK umpamanya, fil, ya, fil, kerana 100% contoh markah full 100%, mereka cuma dapat markah 49%. Artinya kejahatan mereka lebih tinggi daripada kebaikan. Kejahatan mereka golongan ashabul shimal ni 59%, kebaikan mereka 49%. Fil mereka, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana mereka ni mati masih membawa iman walaupun sebesar zarah, kata ulama berdasarkan hadis Nabi, maka satu masa nanti mereka akan masuk surga. Satu masa nanti mereka akan dikeluarkan daripada api neraka dan masuk ke dalam surga kerana mereka masih ada iman di hati mereka walaupun sebesar zarah. Satu masa nanti mereka akan keluar dari neraka dan dimasukkan surga. Tetapi tuan-tuan, kata ulama berdasarkan dalam kitab yang saya baca ini, ada yang masuk ke neraka disiksa mengikut amal kejahatannya sehari. Ada yang setengah hari, ya. Ada yang lebih daripada sehari. Kerana mengikut amalan kejahatan mereka. Mereka disiksa mengikut amalan kejahatan mereka. Tetapi oleh kerana mereka ada iman, ya, walaupun iman mereka sebesar zarah, maka mereka akan dikeluarkan balik daripada api neraka dan dimasukkan syurga. Cuma penghuni-penghuni neraka yang lain, di kalangan orang-orang kafir, orang munafik yang kekal abadi dalam neraka itu, mereka heran melihat sekelompok manusia yang mana mereka, wajah mereka, anggota-anggota tempat sujud mereka tidak terbakar oleh api. Ya, anggota sujud mana, tuan-tuan? Anggota sujud kita dahi, ya, kawasan dahi ini muka lah, ya. Tapi yang rukun sujud itu dahi, tapak tangan kita, kaki, lutut, dan anggota-anggota sujud itu tidak terbakar kerana Allah menjaga kemuliaan mereka. Allah menjaga kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mereka masuk neraka tapi mereka beriman walaupun sebesar zarah, ya. Allah menjaga mereka. Mereka tidaklah terbakar habis seperti orang-orang kafir dan munafik yang rentung habis. Bahkan kata ulama, tanda-tanda, ya, tanda-tanda golongan ashabul shimal ini, mereka ini bila masuk ke dalam neraka, ya, mereka tidak dihancurkan oleh malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka itu. Mereka cuma dibakar, disiksa, tapi jasad mereka tidak dihancurkan, ya, kerana mereka masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap merasai penderitaan masuk ke dalam api neraka. Wali'azubillah min zalik. Tuan-tuan, tahukah ukuran masa akhirat dengan ukuran masa dunia? Dalam Al-Quran Allah sebut dalam Al-Quran, ka'alfi sanatu mimma ta'uddun. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat seperti ukurannya 1000 tahun di dunia. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Jadi kalau orang itu masuk ke dalam neraka sehari, bermakna seolah-olah 1000 tahun ukuran dunia ini. Lamakah tidak, tuan-tuan? Lama. Subhanallah. Jadi minta-mintalah kalau boleh kita terhindarlah daripada golongan ashabul shimal ini, ya. Terhindarlah kita. Parah, tuan-tuan, ya. Kepanasan api neraka yang maha dahsyat, yang tidak terkata bagaimana azabnya itu. Orang yang masuk dalam itu akan terbakar, rentung. Kecuali orang-orang ashabul shimal, bila dia masuk ke dalam neraka, badannya semua terbakar rentung, kecuali anggota sujudnya sahaja yang tidak terbakar. Kerana Allah menjaga kemuliaan, kehormatan mereka. Subhanallah. Kemudian golongan yang keempat, yang terakhir, yaitu golongan ashabul a'raf. Golongan ashabul a'raf. Apa itu golongan ashabul a'raf ini? Ini golongan yang agak pelik juga lah, ya.
Kerana amalan kejahatan mereka dan amalan kebaikan mereka 50-50. Sama banyak, ya. 50% amal kebaikan, 50% amal kejahatan. Sama banyak, 50-50. Maka golongan ini, kata ulama berdasarkan hadis Nabi, mereka tidak masuk surga dan tidak juga masuk neraka. Mereka tidak masuk surga dan tidak juga masuk neraka. Subhanallah. Jadi bagaimana? Ikuti cerita selanjutnya selepas ini. Bertemu kembali. Kita petik cerita mengenai Ashabul Araf ini dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, ya, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ulum Al-Akhirah. Ya, saya nak bacakan, ya, dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali tentang apa itu Ashabul Araf. Kata Imam Al-Ghazali bahawa ada seorang lelaki yang dibawa datang pada hari kiamat hanya memerlukan satu lagi kebaikan yang dapat memberatkan timbangannya. Timbangan amalnya adalah sama antara kebaikan dan kejahatan. Ada seorang laki-laki yang dia ni memerlukan satu sahaja lagi amal kebaikan untuk dia masuk surga, ya. Maka dengan kasihan belasnya, maka Allah perintahkan kepadanya pergi kepada manusia mencari-cari siapa yang dapat memberi kepadanya satu kebaikan. Ya, maka dengan kasihan belas Allah, maka Allah memerintahkan golongan Ashabul Araf yang sama banyak, sama timbang amalan kebaikan dan kejahatannya ini untuk mencari-cari siapa yang dapat menolongnya memberi kebaikan. Jika berjaya diperolehnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Jika berjaya diperolehnya satu kebaikan, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan dia pun berjalan di celah-celah manusia yang ramai untuk mendapatkan sumbangan satu kebaikan daripada mereka. Tetapi tidak seorang pun yang ditemuinya sudi untuk menyumbangkan kebaikan kepadanya. Subhanallah, tuan-tuan. Dia berjalanlah mencari, ya, di padang mahsyar itu, ya, mencari-cari siapa yang dapat tolong dia, tapi tidak ada seorang pun, ya, yang nak memberi sumbangan satu kebaikan kepadanya. Subhanallah. Padang mahsyar, kita kalau termasuk golongan ini, coba kita bayangkan, tuan-tuan, susah payahnya kita berjalan mencari siapa yang dapat tolong. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Siapakah yang dapat tolong aku? Aku nak masuk syurga ni, ya Allah. Siapakah yang tolong? Tak ada seorang pun yang tolong. Ya, dengar lagi cerita selanjutnya. Mereka mengatakan, ini orang yang dia minta tolong tu mengatakan, ya, dia minta tolong dengan orang tu mengatakan, kami pun bimbang kalau timbangan kami akan menjadi ringan. Kami pun bimbang kalau timbangan kami akan menjadi ringan, sedangkan kami lebih memerlukan kebaikan itu. Maka dia pun rasa kecewa dan putus asa. Orang yang banyak amal kebajikan ni pun bimbang. Banyak amal ni yang sudah masuk syurga ni, confirm ni, pun masih bimbang-bimbang ni sebab belum masuk syurga lagi, ya. Cuma baru diberitahu mereka golongan Ashabul Yamin, tapi mereka takut nak beri sumbangan. Bukan mereka tak bagi, tapi mereka pun bimbang. Takut belum selamat. Maka tiba-tiba dia rasa sedih, kecewa. Maka dalam keadaan dia kecewa dan putus asa itu, tiba-tiba ada seorang berkata kepadanya, apa yang kamu cari? Dia menjawab, aku mencari satu kebaikan. Dan aku telah mencarinya pada kumpulan manusia yang mempunyai banyak kebaikan. Tetapi mereka semuanya bakhil untuk memberikan satu kebaikan kepadaku. Maka berkatalah orang yang bertanya itu, aku telah bertemu Allah, dan aku dapati dalam suratan amalku hanya terdapat satu kebaikan sahaja. Aku tidak yakin ia dapat menyelamatkan aku. Maka ambillah kebaikan yang satu itu sebagai pemberianku kepadamu. Maka ada orang yang kebaikannya, ya, lebih satu sahaja daripada kejahatan, dan dia rasa tidak selamat lagi untuk masuk ke syurga. Maka dia berikanlah satu kebaikannya kepada orang itu. Dia berikanlah satu kebaikannya kepada orang itu. Apa akan terjadi, tuan-tuan? Apa akan terjadi? Apakah orang ini akan masuk neraka? Tidak. Dengar terus ceritanya selepas ini. Bertemu kembali. Maka bila
laki-laki ini dibagi tahu ada orang nak beri dia satu kebaikan, maka gembira dia. Gembira tidak terkira, tuan-tuan. Subhanallah. Ia gembira dapat satu kebaikan yang menyebabkan dia akan masuk syurga. Maka dia pun beredar pergi. Kemudian Allah mengetahuinya. Allah mengetahui. Memang Allah Maha mengetahui. Maka Allah pun berkata, bagaimana keadaan kamu? Maka dia menjawab, wahai Tuhanku, aku telah mendapat sekian-sekian kebaikan. Kemudian Allah menyuruh orang yang sanggup menghadiahkan. Kemudian Allah menyuruh orang yang sanggup menghadiahkan kebaikan itu kepadanya dengan firman-Nya, kemurahanku lebih luas daripada kemurahanmu. Maka peganglah tangan saudaramu dan pergilah ke syurga. Di sini rahsianya, tuan-tuan. Kenapa laki-laki yang amalnya cuma lebih satu sahaja itu berani memberikan kebaikannya kepada golongan ashabul a'raf yang sama banyak kebaikan dan kejahatan 50-50 ini? Kerana dia yakin, yang mana Allah kata, kalau kamu pemurah, aku lagi pemurah. Ya, kalau kita pemurah kepada makhluk, maka Allah lagi pemurah. Maka kata Allah, peganglah olehmu tangan orang itu yang telah kamu bagi sumbangan itu untuk pimpin dia masuk ke syurga. Subhanallah. Inilah, ya, kalau kita pemurah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lagi pemurah daripada makhluknya. Sebab itu kalau kita bersedekah, jangan kita banyak berkira, kerana Allah lagi pemurah. Barang siapa yang pemurah kepada makhluknya, sahabat-sahabatnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pemurah kepadanya di akhirat. Subhanallah. Itulah golongan ashabul a'raf, yang mana kalaulah mereka tidak ada orang yang memberi sumbangan pada mereka satu kebaikan, maka mereka, kata ulama, akan berada di mana? Mereka akan berada di atas titian siratul mustaqim, bermundar-mandir di atas titian siratul mustaqim, ya, meminta kepada penghuni syurga yang telah masuk syurga untuk menghadiahkan mereka satu pahala saja. Kerana penghuni syurga yang memberikan mereka satu pahala saja yang menyebabkan ashabul a'raf ni masuk syurga, maka penghuni syurga itu akan ditingkatkan darjat dan makamnya di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini keadaan golongan ashabul a'raf. Tuan-tuan, sebagai kesimpulan, cuba pejam-pejam mata kita. Agak-agak kita ni di golongan mana? Bigharil hisab, ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul a'raf. Kalau boleh, janganlah kita termasuk dalam kalangan ashabul shimal. Dapat golongan ashabul a'raf pun kira alhamdulillah, memadailah, ya. Rupa-rupa macam kita yang amal ibadah sedikit, yang dosa banyak ni, kalau boleh janganlah sampai kaki kita tergelincir masuk ke dalam azab api neraka. Paling tidak pun ashabul a'raf, kerana ashabul a'raf tidak masuk ke neraka, tidak masuk ke syurga, tetapi mereka sengsara kerana meminta simpati kepada penghuni syurga yang kebaikan mereka lebih satu untuk dihadiahkan kepada mereka. Subhanallah. Sekian tazkirah kali ini. Moga-moga yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.